Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari penonton-penonton setia WHI. Bertemu kembali bersama saya Segita dan juga Fahrin Ahmad pada hari ini, hari Khamis 10 hari bulan Mac. Okey, baik. Hari ini kita akan terus meraihkan wanita dan berkongsikan kisah-kisah inspirasi. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami kerana pastinya sepanjang hari ini ataupun siaran kali ini kita akan terus terinspirasi dan bermotivasi untuk meneruskan kehidupan kita. Okey, persoalannya di sini awak dapat inspirasi, dapat motivasi daripada pelbagai wanita dalam hidup awak yang boleh awak kongsikan di sini. Okey, kalau kita lihat dari kekuatan ibu kita sendiri dan bagaimana seorang isteri. Okey, bercakap dengan wanita yang betapa tingginya martabat wanita di muka bumi ini. Dua perkara yang memang saya sedar yang lelaki tak boleh lakukan. Satu, memanglah untuk melahirkan zuriat. Itu perkara pertama. Kedua, yang diakui oleh rakan-rakan lelaki saya kesemuanya. Kata, perempuan ni saya pelik ataupun aku pelik sangat. Dia kata kerana mereka mampu melakukan pelbagai kerja dalam satu masa. Jaga anak, bekerja, cari duit, kemas rumah. Hebat. Wanita memang hebat. Multitasker, kan? Baik, terima kasih Fahrin kerana menaikkan martabat wanita-wanita di sekeliling awak ya. Okey, baik, dan di sini kami ingin sentiasa mengingatkan anda dan kita semua di WHI untuk mengikut SOP yang ditetapkan. Sebab kita masih lagi bertarung dalam situasi COVID-19 ini. Dan buat kanak-kanak, katanya dah hampir 30% daripada populasi kanak-kanak berumur daripada 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 mereka. Melalui program imunisasi COVID-19 Big Kids. Dan kita terus untuk menggalakkan para ibu bapa untuk memastikan ataupun mendaftarkan anak-anak yang berusia 5 hingga 11 tahun untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan ternyata ini dapat membantu untuk kita terus mengawal keadaan pandemik di negara kita ini. Ya, betul. Dan bercakap berkaitan dengan COVID juga, Fahrin, dikatakan pelitup muka ni, masih lagi harus dipakai sehinggalah tahap serius jangkitan COVID-19 menurun. Dan kalau kita lihat memang sekarang ni sudah menjadi normal kan buat kita. Macam tadi pun di bilik makeup, salah seorang makeup artis dia keluar, lepas tu dia masuk balik, alamak lupa pakai makeup. Ada kadang-kadang kita leka, tapi dah menjadi kebiasaan untuk memakai pelitup muka. Jadi masih perlu memakai pelitup muka sehingga tahap COVID-19 jangkitan ini turun sedikit. Ramai sebenarnya memberi reaksi berbeza tentang apa yang telah diumumkan tentang kita menghampiri fasa endemik, tetapi terus diingatkan bahawa kita masih lagi dalam fasa pandemik dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau 342 masih lagi kita guna pakai. Dan ini adalah salah satu langkah pertahanan lah untuk kita semua memakai pelitup muka. Baik, dan kalau kita lihat beberapa hari ini cuaca memang tidak menentu. Petang-petang hujan, ada beberapa kawasan yang air pun naik, ada kereta tenggelam. Kita melihat pelbagai visual di media sosial. Jadi di sini kami ingin memberikan anda peringatan berkaitan dengan keadaan cuaca. Okey, kali ini sebenarnya anda saksikan di dalam gambar yang kita kongsikan ini di sebelah pantai barat pula, itu adalah amaran ribut petir dan juga hujan lebat. Ya, sememangnya sehingga 9 pagi tadi 10 Mac, tapi inilah yang juga akan terus berlaku dan harus diberi perhatian. Kalau kita lihat kebanyakan sebelah pantai barat, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor akan terkesan dengan keadaan ini. Jadi pastikan anda terus mengemas kini dan memastikan informasi terkini keadaan cuaca di kawasan sekitar anda. Dan di mana juga anda berada, pastikan anda utamakan keselamatan diri anda. Dan Farid, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kami di WHI ingin berkongsi bersama dengan anda kompilasi di sekitar sambutan Hari Wanita tahun 2022 yang berlangsung pada 8 hari bulan Mac hari itu. Temanya sama bersama. Kita saksikan. Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang
Itu dia. Satu kompilasi yang cukup menarik saya. Kalau tengok, bagi undi-undi, lepas tu selamat Hari Wanita. Ya, tapi penonton-penonton sekalian, Fahrin Ahmad bertanya, kenapa tadi masa sempat saya tengok. Kenapa tiada Hari Lelaki Sedunia ya? Jadi anda tolong jawab persoalannya. Sebab awak tanya, saya Google lah. Okay. Ada sebenarnya International Men's Day adalah pada 19 November. Okey, pastikan tahun ni insyaAllah kita raikan. Kalau kita tengok pun, kenapa lelaki hari ini tak ada? Kita ada wanita hari ini. Tapi apa yang kita cuba tekankan dan kongsikan kepada anda sebenarnya betapa hebatnya wanita dan juga betapa istimewanya mereka. Okey, jadi hari ini, tadi kita dah seberingkas menceritakan tentang keistimewaan, kekuatan insan bernama wanita ini. Dan hari ini kita nak kongsikan kisah inspirasi wanita. Ya, dan kisah inspirasi, bagi saya Fahrin, inspirasi ini kita boleh ambil dari sesiapa sahaja. Tapi 2 orang wanita ataupun 3 orang wanita yang akan bersama dengan kita. Luar biasa sedikit sebab yang 2 orang itu adalah bagi saya wanita yang boleh kita katakan sinonim bagi kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan fizikal. 2 orang yang pejuang penghidap kanser. Seorang telah pun sembuh, seorang lagi masih lagi tengah bertarung dengan kanser dan seorang lagi adalah seorang penulis buku yang menulis buku. Cukup unik. Ya, cukup unik. Jadi nak tahu apa buku yang ditulis oleh beliau, anda perlu terus bersama dengan kami. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Sekuat mana cinta tak mungkin kali rindu, kali pilu. Bila kau tiada semaku pendam rindu, pendam pilu. Hingga kau menjelma. Wajah dan suaranya pernah menghiasi malam-malam kita satu ketika dahulu menerusi drama bersiri Dunia Baru. Siapa sangka wanita yang berperwatakan ceria ini menyimpan 1001 kisah hidupnya. Ernila Eliana Emriza atau lebih dikenali sebagai Eliana telah disahkan menghidap kanser limfoma sejak 10 tahun lalu. Seakan mimpi ngeri buat dirinya. Namun, dia perlu bangkit demi suami dan buah hati tercinta. Meskipun ada kalanya dia tidak mampu melawan rasa sakit itu, namun dengan kekuatan dari keluarga dan orang sekeliling, dia kembali kuat dan menganggap ini bukanlah pengakhiran buat dirinya. Benar kata pepatah, akan ada pelangi selepas turunnya hujan. Kini, setelah 11 tahun berjuang melawan kesakitan, Eliana telah bebas dari kanser limfoma tahap 4 yang dihidapinya. Berlainan pula dengan kisah Aida. Kegembiraan yang diterima kini direntap dalam sekelip mata apabila sel kanser yang dahulunya hilang kini menyerang kembali. Menyelami kisah seorang lagi wanita dan ibu yang hebat. Tidak menyangka benjolan kecil di bawah leher kanan itu telah merentap 100% kehidupannya. Aida Munirah Azmi, 35 tahun, telah disahkan menghidap kanser adenoid cystic carcinoma atau lebih dikenali sebagai barah kelenjar air liur ketika usianya menganjak 24 tahun. Ibu kepada 4 orang cahaya mata yang comel ini pernah merasa marah, sedih, murung dan sukar menerima kenyataan pada ketika itu. Namun, semuanya berubah. Kini, dengan berkat sokongan dari kaum keluarga dan orang sekeliling, beliau kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Baik, itu dia sedikit sebanyak mengenai 2 daripada 3 orang tetamu kita yang akan berada bersama dengan kita sekejap saja lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, Fahrin, apa kata kita perkenalkan mereka. Wanita hebat yang akan bakal memberikan inspirasi kepada kita pada hari ini. Yang bersama-sama dengan kita di studio adalah Dr. Rozaina Zainul Abidin, perunding perniagaan, kaunselor dan juga seorang penulis buku yang kami war-warkan dari awal tadi cukup istimewa, iaitu
checklist persiapan ke negeri abadi. Ini yang kita akan terus kongsikan bagaimana beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan berkongsi. Betul. Dan dua orang tetamu kita dalam talian video yang telah pun bersedia, telah pun kita perkenalkan tadi. Kita bersama Eliana M. Rizal dan juga Aida Munirah Azmi. Hai, selamat tengah hari ke semuanya. Okey. Okey, suara Eliana kita tak dengar tu, Eliana. Tak dengar? Okey. Kami dah dengar dah. Okey. Kalau nak nyanyi pun tak apa, boleh juga. Bagaikan diriku tapak Sulaiman. Saya rindu. Ramai peminat yang merindui sebenarnya. Baik. Dan Doktor, terima kasih bersama dengan kita hari ini. Dan Eliana, tahniah Eliana kerana telah bebas daripada kanser setelah berjuang selama 11 tahun. Dan kami harapkan semuanya berjalan lancar, keadaan kesihatan semua terus orang kata smooth lah ya. Jadi kita nak mulakan dengan Eliana. Mungkin Eliana dahululah. Eliana, mungkin Eliana boleh kongsikan 11 tahun bertarung dengan kanser dan kini bebas, of course gembira, bersyukur segalanya. Eliana pun telah berkongsi di laman media sosial kan. Tapi kami nak dengarkan daripada Eliana sendiri perjuangan 11 tahun itu dan kini perasaan itu. Perasaan of course lah sangat-sangat gembira dan saya dapat rasakan bagai hidup semula. Saya dapat kehidupan saya semula, saya dapat diri saya semula dan saya dapat menikmati dunia ni kembali macam tu. Sebab dulu kenikmatan tu semua dah hilang dari mata. Dan sekarang ni masih lagi rasa antara percaya dan tak percaya sebenarnya. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya, adakah Yana tersangka bahawa ianya sesuatu yang akan pulih? Adakah pernah terjangka bahawa ini satu yang boleh berjaya sebenarnya? Okey, sebabkan mungkin terlalu lama saya dengan kanser ni berjuang. Jadi 6 tahun pada masa 6 tahun tu saya sebenarnya dah hilang rasa percaya yang saya akan sembuh. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ditakdirkan aku ni tidak dapat sembuh, panjangkanlah umurku dan berikanlah aku tenaga sebagaimana orang yang sihat yang lain, sebab aku ingin membesarkan anak-anak dan menemani mereka sehingga ada orang yang nak menyayangi mereka sebagaimana aku menyayangi mereka. Apa yang pasti sebenarnya itu tidak berputus harap kerananya ada kasih sayang di sekeliling dan ada juga matlamat untuk terus hidup sebenarnya. Betul. Dan sebelum kita mendalami perbincangan hari ini, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda berdua ya, Eliana dan juga Aida, kerana sudi berkongsi kekuatan anda, pengalaman anda bersama dengan semua wanita-wanita di luar sana dan untuk memberikan motivasi dan inspirasi lah kepada semua kan. Jadi di sini nak tanya kepada Aida. Aida, ketika Aida didiagnos menghidap kanser, kalau tak silap saya kelenjar air liur ya. Pada masa tu Aida hanya berumur 24 tahun dan tahun lepas Februari 2020 ia orang kata berulang semula kan. Jadi Aida pada usia 24 tahun tu, usia yang begitu muda, banyak planning yang berlangsung dalam hidup kita kan. Macam mana Aida mengharungi situasi itu, Aida? Ya. Okay, Assalamualaikum. Sorry lah suara saya hari ni this is actually because of COVID. But I'll try my very best. So anyway, perasaan waktu umur 24 tahun tu of course terkejut. Sebab waktu tu masih muda, baru graduate, baru nak start kerja, belum kahwin pun lagi, baru ada boyfriend ya. So memang keadaan waktu tu lain. Bila dapat tahu kanser waktu tu more towards marah, tak percaya, macam why me? Tapi when the cancer came again after 10 years, perasaan dia lain. Perasaan dia adalah lebih kurang macam bersyukur. Kenapa Tuhan bagi after 10 tahun baru datang balik. Because cancer ni jenis yang boleh, memang is a slow growing cancer, very rare and it can recur. So memang terkejut tapi bersyukur I got 10 years. A beautiful 10 years. Okey, baik.
Baik, dan kalau apa yang sebenarnya menarik perhatian saya, Sugi, dan juga para penonton, sebenarnya beliau bukan saja cancer fighter, cancer survivor, tetapi tentang minat beliau di dalam bidang kecergasan ini juga. Kalau kita lihat sebenarnya Aida, benar Aida adalah seorang pelari maraton, bukan maraton biasa, ultra maraton juga, dan sangat minat bidang kecergasan. Dan kabarnya juga ada membuat untuk meraih dana dengan membuat 100 burpee yang saya pun tak mampu. Okey. Mungkin boleh berkongsikan dengan kita tentang minat, dan juga saya kira itu juga memberi semangat dalam kehidupan ini. Aida. Okay, so lepas kanser saya umur 24 tahun, after completed my treatment, saya macam mengubah my lifestyle. I started to cultivate a healthier lifestyle, pergi bootcamp and even buat a bootcamp fitness company with my husband. Wow. And then saya lari marathon because that was my dream. Saya beritahu diri saya kalau saya macam it's a bucket list. Kalau saya meninggal esok, apa yang saya nak buat dalam hidup ni? So that's why I try my very best to do a marathon, ultra marathon. Tapi ada satu lagi yang tak tercapai, which is I want to be an Ironman. Itu tak tercapai lagi. And then I raised the funds too, because bila kanser saya kembali, it's so frustrating because adenoid-cystic carcinoma there's no proven treatment. So maksud dia tak banyak research is done on this cancer. So saya bekerjasama dengan Cancer Research Malaysia untuk buat 100 burpees for Aida. Untuk raise awareness and also funds for cancer research. So kita buat 100 burpees ramai-ramai yang you nampak tu. Wow. Dan apa yang saya terbaca, sempat mengumpul lebih RM16,000 daripada 300 peserta yang membuat burpees secara virtual, ya Aida? Yes, betul. Wow, so kita Aida. percaya. Ya, itu dia. Aida, nanti saya akan cuba buat, Aida. Tapi saya buat 10, saya edit, saya tampal lagi 10 cukup 100. Ataupun awak buat sekarang, Farid Ahmad. Tapi kan tadi Aida berkata, Aida terfikir, terlintas di fikiran Aida, macam mana kalau keesokannya saya tak ada di dunia ini, kan? Dan ada pepatah dalam bahasa Inggeris, live as if it is your last day on earth. Okay? Dan itu juga menjadi isi kandungan dalam buku ini, ya, Puan Dr. Rozaina, checklist persiapan ke negeri abadi. Kita pastinya ada kadang-kadang terfikir, apa yang akan berlaku kalau ini berlaku, kalau itu berlaku. Tapi mana dapat inspirasi untuk menulis buku sebegitu? Checklist pula tu. Okey, so thank you Sugi and Farin. Saya sebenarnya rasa Allah Akbar, kecil je kan dengan cerita Aida, Liana kan. Sebenarnya kalau bercakap tentang mana datang inspirasi itu, sebenarnya saya tahu semua orang tahu bahawa mati itu pasti. Cuma kita tak tahu bila. Tapi mungkin mati itu dekat. Cuma kita tak tahu bila, ia satu rahsia. Mana datangnya inspirasi adalah sebenarnya bermula tahun lepas, pada dalam bulan Julai, bulan Ogos. Pada masa tu COVID sangat serius dan kita berada dalam keadaan pandemik yang gawat kan. Satu minggu tu saya kehilangan hampir 20 orang kawan dan saudara mara. Saya ingat satu malam tu saya dapat jemputan untuk tahlil dan bacaan Yasin kan, untuk kita ingatkan arwah. Ada tiga. Kita sampai rasa macam dah semua orang pergi kan, dalam keadaan yang mendadak dan tanpa bersedia, sebab masuk hospital dah tak balik. Kita tak sempat jumpa dan kita tak sempat sebut apa-apa pun. Tiba-tiba orang tu dah tak ada. Jadi saya merasakan saya will be the next person lah. Jadi ini yang dalam psikologi kan kita panggil mere urgency effect. So mere urgency effect ni adalah kita ni, manusia ni, ada kecenderungan untuk membuat sesuatu bila kita rasa benda tu mendesak atau urgent, berbanding dengan benda yang lebih important dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tahu benda lain lebih penting, tapi kenapa kita lengahkan, kita tak buat, kita hanya buat benda yang urgent. Kerana itu dinamakan mere urgency effect.
So samalah dalam keadaan tu saya tiba-tiba berada dalam keadaan urgency kan. Kita rasa macam kita mungkin akan pergi esoknya dan tak adakah saya bersedia? Saya rasa memang saya tak bersedia. Banyaknya saya tak buat. Jadi saya buat checklist untuk diri saya sendiri dulu. Saya buat tu untuk diri saya sebab saya ni orang yang memang guna checklist kan untuk siapkan apa-apa tugasan. Jadi saya buat, bila saya buat, lepas tu saya kongsi dengan kawan rapat je. Kemudian kawan rapat saya kata, ni kena buat betul ni sebab kita nak. Jadi lepas tu saya ingat saya buat jadikan e-book pendek saja dalam 30 muka surat. Dan saya ingat oleh kerana saya pun mungkin akan pergi dan apa yang saya nak tinggalkan, mungkin saya kata saya kongsi je lah dengan orang ramai. Jadi saya sebarkanlah secara percuma. Jadi e-book saya buat dan saya bagi secara percuma lah. Jadi saya tak sangka kemudian banyak yang menulis pada saya, yang feedback dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak dan Singapura pun ada yang dapat e-book saya dan cakap kata diorang nak buku kan. Diorang nak guna, diorang banyak cetak sendiri. Dan kemudian kawan saya ada 2 orang yang boleh kata paksa saya lah untuk jadikan buku. Jadi saya rasa kalaulah saya pergi esok mungkin saya boleh just tinggalkan inilah untuk kawan-kawan lain. Jadi saya bukukan dalam masa 2 bulan saya tulis dan maka inilah hasilnya. Sejujurnya Dr. Rozaina dan juga Dr. sebenarnya apabila saya mentelaah secara ringkas buku ini, sebenarnya saya sendiri tidak bersedia. Dan saya pasti ramai dah mula tertanya apakah checklist yang perlu kita tahu daripada dalam buku ini ataupun persediaan untuk kita. Kami akan kongsikan sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu Sugi, saya rasa doktor pun, Sugi pun suka makan percuma ni. Ini kita nak kongsikan tentang kisah seorang wanita yang sangat hebat yang boleh memberi inspirasi kepada kita, iaitu mengenai rumah makan percuma. Kita kongsikan. Masa tu saya teringin nak makan lauk ayam goreng. Saya ingat pada masa tu ayam goreng. Dan saya ambil nasi dan saya tunjukkan ayam goreng tersebut. Dan tiba-tiba sepupu saya yang telah duduk bersama keluarga dia datang meluru ke tempat mengambil makanan tu dan dia tunjukkan yang bagikan saya lauk telur saja sebab mungkin dia tak mampu nak bayar lauk ayam yang saya makan tu. Pengalaman hidup di masa lampau yang diibaratkan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang telah menjadi sumber inspirasi buat Hajah Mazlina Kamarudin 55 tahun untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dengan memberikan makanan percuma di gerai makannya. Masa sebelum pandemik ni, saya banyak tahunlah saya menunaikan umrah bersama suami di bulan Ramadan. Dan di situ saya lihat bagaimana Tok Arab ni menyediakan makanan untuk berbuka. Jadi dari situlah saya akhirnya menubuhkan rumah makan percuma. Pada masa tu dah ada pandemik COVID ni semua kan. Jadi ramai orang yang terkesan kerana kehilangan pekerjaan dan saya perlu melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Melihat orang lain tersenyum kekenyangan merupakan satu kepuasan dan kebahagiaan buat dirinya. Itulah kata-kata yang dapat digambarkan oleh Hajah Mazlina apabila melihat hampir 400 orang datang ke sini setiap hari bagi menikmati rezeki seadanya di sini. Bila saya dapat bantu orang, bagi makan dekat orang, kadang-kadang kita duduk di rumah makan percuma tu, kita lihat berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bangsa, agama, berbagai-bagai wajah, macam berbagai-bagai cerita di wajah mereka. Ada yang datang berseorangan dengan motor yang buruk, makan sambil termenung. Jadi itu yang saya rasa macam satu benda yang kita tak mampu nak ungkapkan dengan kata-kata. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Nikmat yang ada dinikmati bersama tanpa mengira bangsa dan agama. Semoga usaha murni sebegini yang dilakukan oleh Hajah Mazlina dapat memberi suntikan motivasi buat semua wanita agar kita dapat membantu lebih ramai lagi mereka yang memerlukan.
Wow, insan yang cukup mulia yang memberikan makanan secara percuma. Terima kasih atas usaha anda yang orang kata memberikan kegembiraan pada orang lain melalui makanan. Pahala yang sangat-sangat besar sebenarnya, Sugi. Betul. Okey, baik, ramai yang dah tertunggu-tunggu tentang apakah checklist. Okey, saya akan bacakan secara pantas. Ada 10 kalau ada di dalam naskah ini. Pertama, bertaubat. Kedua, periksa kualiti solat. 3, memohon maaf dan memaafkan. 4, senaraikan hutang dan harta. 5, lunaskan hutang. Kumpulkan dokumen penting. Semak dan bayar semua zakat. Sediakan hibah dan wasiat. Semak akaun media sosial. Ke-10, kemas almari dan bersedekah. Kalau ditanya pada saya, sejujurnya semua ni dah siap semua. Saya tak siap lagi. Dan antara yang menarik perhatian kita yang mungkin ada ramai juga tak tersangka atau terleka, nombor 9, semak akaun media sosial. Dan kepada doktor sini, itu adalah daripada saya, daripada hati saya, dan kejujuran saya. Tapi ramai yang membaca atau menerima e-book dan juga naskah ini. Apa lagi respon-respon mereka tentang persediaan checklist ini yang popular lah? Ya, okey. So betul lah tu antara yang popularnya yang ramai orang rasa belum siap kan. Nombor 9, 10 ada lagi satu tentang hibah dan wasiat. Kerana mungkin dia macam ni. Kita kadang-kadang kita tahu semua benda yang saya tulis ni bukan rocket science, bukan sesuatu yang kita tak tahu, semua orang tahu Tapi kenapa kita tak buat? Atau kenapa kita bertangguh? Kan sebab mungkin benda tu terlalu berat atau rasa susah lah nak buat ni. Tak apalah, nanti dululah. Tak apalah, nanti dulu tengok-tengok dah 2022. Saya ingat saya baru 17. Saya tengok dah umur berapa kan. Jadi kena our mind tak suka benda yang susah. Jadi di sini kita pecah-pecahkan supaya benda tu nampak lebih tersusun dan dia ada poin-poin yang kita boleh ikut. Jadi contohnya hibah dan wasiat macam Farin cakap tadi, yang popular, sebab mungkin dia rasa susah lah nak buat benda ni, kena pergi cari lawyer, kena cari ejen. So akhirnya bertangguh-tangguh langsung tak buat. Jadi dengan kita sediakan checklist dan kita sediakan template terus di dalam buku ini, iaitu satu yang membezakan naskah ini dengan naskah lain kerana dia ada bahagian hadapan buku, bahagian belakang adalah planner ataupun workbook lah. Jadi kita terus boleh buat terus dengan di sini. Jadi ada terus template hibah dan wasiat yang kita boleh terus guna untuk kita buat. Jadi hanya isikan nama Farin, nama penuh semua dan apa yang ni. Jadi setidak-tidaknya kalau kita pergi esok atau kalau kita meninggal, kita sudah ada sesuatu hitam putih lah. Jadi secara aspek teknikal dia mungkin kita tak perlu bincang hari ini. Itu boleh rujuk kepada pakar, peguam ataupun ejen. Dan tentang nombor 9, semak akaun media sosial ni, memang saya sendiri mengaku yang saya buat sebab saya rasa saya banyak lupa. Kadang-kadang media sosial kita dah mula tahu daripada tahun 2006, 2000 kita tak ingat dah apa yang kita letak. Tapi kalau kita ambil sedikit masa, sebenarnya it's a matter of nak buat je. Kalau kita ambil sedikit masa, kita spring clean balik. Kita tengok balik, semak balik apa yang kita dah letak. Kerana apa yang kita tinggal nanti akan dipertanggungjawabkan ke atas kita. It's our responsibility tau. Walaupun kita dah pergi, benda ni masih hidup, benda ni masih tinggal. Jadi semua jejak-jejak, kesan-kesan yang kita tinggal di atas muka bumi ni adalah tanggungjawab kita. Jadi konsepnya adalah kadang-kadang kita terlalu berlumba-lumba atau berlumba-lumba untuk buat amalan, untuk buat kebaikan. Sampai kadang kita terlupa ada benda-benda yang kita terlepas. Jadi konsepnya jangan kita bankrupt nanti di negeri abadi. Sebab kita banyak pahala kan, banyak poin-poin kita. Tengok-tengok nanti bankrupt sebab ada benda yang tak settle dengan orang, tak settle dengan diri kita, dengan hutang dengan orang atau hutang dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi termasuklah media sosial dan juga almari tu kan. Sebab kita tahu, Sugi mesti tahu kita kena spring clean kan. But usually kita tak buat dan kita nanti kita pergi, apa akan jadi pada harta kita, pada barang-barang yang kita tinggal. Kadang-kadang barang kita simpan dah lama kita terlupa apa yang ada. Dan itu mungkin tak ramai sebab fikirkan. sayang. Betul. Dan mungkin boleh kita kaitkan real talk lah ya, Eliana dan Aida, real talk. Pastinya anda berdua pun pernah ada terlintas di fikiran anda apa yang akan terjadi. Mungkin anda ada checklist ataupun terfikirkan benda-benda yang harus dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Jadi Eliana, berkaitan dengan spring clean social media ni, Eliana sebagai seorang artis, selebriti kan, Eliana ada membuat benda-benda tu tak? Spring clean social media supaya untuk
kata persiapan lah ketika sesuatu berlaku? So far belum lagi. Okay. Ini baru terfikir. Terima kasih doktor. Hari ini baru terfikir. Dan satu lagi sebab saya pun dalam zon yang bahaya juga sebab saya selebriti. Jadi benda-benda yang terlampau banyak menggunakan media sosial. Betul. Dan kita pun sampai sekarang pun dah tak ingat apa benda kita post-post lepas-lepas. Mungkin ada benda yang boleh memudaratkan kita dan mungkin saya lepas ni saya kena check balik. Okey, dan kalau kita Eliana sendirilah, kalau kita melihat sebagai seorang yang orang kata berjuang dan sebagainya, kita nak tahu juga apakah sebenarnya sumber kekuatan untuk meneruskan kehidupan ini tanpa putus asa. Tadi anak-anak dan sebagainya, ataupun apakah mungkin kerana ada checklist tak cukup, jadi meneruskan lagi, tak boleh berputus asa, Yana? Saya sebenarnya selain pada anak-anak dan juga keluarga, orang-orang yang tersayang, saya berjuang kerana diri saya sendiri juga. Sebab saya rasa saya perlu hidup lebih lama dan sihat untuk menggembirakan diri saya juga. Sebab saya bekerja daripada saya Form 1, 13 tahun. Jadi tiba-tiba baru nak kahwin, tiba-tiba dapat kanser. Lepas kahwin baru dapat kanser. Baru dapat anak, dapat kanser. So saya tak menikmati lagi kegembiraan tu. Maksudnya kegembiraan hidup saya, separuh pada hidup saya berjuang dengan kesakitan. Saya tak nak kalah dengan sakit ni, saya kena bangkit. Dan banyak sangatlah benda yang saya regret sebab dulu saya tak dapat buat. Maksudnya sebelum saya sakit, banyak sangat benda yang saya tak dapat buat. Jadi saya nak sihat dan saya nak buat, saya nak kembalikan diri saya dan kegembiraan hidup saya. Dan malan lah sebab saya pun bukannya orang yang baik. Jadi dengan kesakitan ni saya beringat juga untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dan alhamdulillah. Baik, dan Eliana, ramai penonton WHI berkata Eliana dan Aida kedua-duanya inspirasi buat ramai wanita termasuk yang pengidap kanser, dan bergembira yang Eliana telah bebas daripada kanser, Eliana ya. Dan Aida, tadi Aida berkata salah satu yang Aida ingin buat adalah menjadi marathon. Betul? Antaranya adalah aktiviti Iron Man. Maaf. Saya yang man ni pun tak iron. Iron Man. Okey, selain daripada Iron Man, Aida, ada apa lagi tak aktiviti yang Aida ingin buat? Dan seperti Eliana kata, saya tak nak ada rasa kesal itu yang saya tak dapat buat. Okey, saya nak tambah sikit. Dan kenapa ingin buat? Kerana ramai yang berada dalam situasi mereka dan orang-orang ini boleh memilih untuk berputus asa, tetapi tidak kepada kalian. I think bila kita dah ada kanser ni kan, it change your perspective on life lah. So macam saya, Iron Man tu used to be a dream. Tapi currently with keadaan saya sekarang yang tengah still battling cancer, and because I don't know what's next. This cancer, there's no cure. And the treatment that I'm doing now is actually a trial drug called lenvatinib. Which kita pun tak tahu because it doesn't eradicate the cancer. Dia tak menghapuskan kanser tu, tapi dia mengawal je kanser tu daripada merebak. And true enough, kanser saya dah stage 4, dia dah merebak ke paru-paru dan juga spine, tulang belakang. So kita nak elakkan dia further merebak. So Iron Man is a dream, tapi honestly I have to be realistic. Tak sure lah whether akan tercapai ke tidak mimpi tu. But my main dream now is actually, let's say if I were to die tomorrow, the one dream that I want to achieve is actually to menunaikan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Aida, mungkin soalan yang saya nak berikan ini mungkin sedikit berat. Okey, kerana daripada hampir sejak umur 24, okey, kemudian telah disahkan pulih. Kemudian bukan sesuatu yang mudah untuk diterima apabila kanser itu relapse ataupun datang kembali. Dan apakah yang dirasakan oleh Aida sekarang dan apakah matlamat, harapan apabila ditimpa dengan berita terbaru ni, Aida? Okay, honestly, bila saya, this is also shared on my social media. For those yang watching, you can go on my Instagram and see my video. I actually shared that sebenarnya saya sangat bersyukur mendapat a relapse at the age of 34.
Why? Because saya at least is 10 years. Kalau lah cubalah 2 tahun je saya dapat relapse. Lepas tu tak tahu apa jadi. I tak sempat nak ada anak 4. I tak sempat berkahwin. I tak sempat nak jadi a marathoner, an ultra marathoner to educate more people. Tak sempat. Tapi I got 10 years, 10 beautiful years. So I'm really thankful. And the relapse actually changed my perspective. It makes me think more about death. And also to educate more people about cancer. So that more people know what to do. What can they do to avoid getting cancer. Cancer kita tak boleh elak sebab kadang-kadang is hereditary. Macam saya is rare. It's rare and I'm just lucky lah to get it. So rare and unique kan. Jadi Aida melihatnya dari satu sudut yang sangat positif. 10 tahun yang cukup indah buat Aida. Tapi Aida sekarang ini setiap hari apabila Aida bangun, apa yang berlintas di fikiran Aida? Apa moto Aida setiap hari? Macam saya dah bangun, just live one day at a time. Macam tu ke apa antara moto-moto Aida? Oh, menarik ni. Actually, you said it. My motto is one day at a time, and every day I'm just grateful to be alive. Because I'm currently in pain, a lot of pain. Tapi doesn't mean that I cannot continue to live my life lah. Okay. Daripada kisah mereka ni sebenarnya berat mata memandang, berat telinga mendengar, berat lagi bahu yang memikul sebenarnya. Yep. Kalau dalam bahasa Inggeris, I can say it's very overwhelming actually, Aida, untuk mendengar what you just said. Okey, baik. Kita nak tanya pada doktor sendiri lah. Adakah dengan adanya buku ini bukan sahaja kepada individu itu sendiri, kepada kita yang hidup ini, tetapi adakah juga yang menjadi inspirasi kepada buku yang sangat menarik ini adalah kesan ataupun impak yang dilihat kepada orang sekeliling bagi mereka yang telah meninggalkan. Adalah itu antaranya juga. Dan kemudian apakah impak terbesar sebenarnya kalau kita tak bersedialah, doktor, di penghujung perbincangan kita ni? Okey, sebenarnya saya tertarik dengan apa Eliana cakap kan, bahawa salah satu motivasi untuk Eliana teruskan hidup adalah kena rasa tak puas lagi, banyak benda nak buat sebab dia sayangkan diri dia sendiri. Kadang-kadang kita kena ingat bahawa kita buat macam-macam setiap hari, nak buat itu, nak buat ini kan, tapi kita lupa bahawa yang pertama sekali kita kena utamakan adalah diri kita sebab kita sayang diri kita. Dan kita bukan hanya hidup di sekarang, kita ada lagi perjalanan yang lebih jauh yang kita akan hadapi selepas hidup di dunia ini. Betul. Jadi bila kita sayang diri kita, kita kena buat persiapan supaya tidak ada penyesalan dan kita live life to the fullest. Jadi bagaimana yang Aida cakap tadi, dia akan go for her dream. Jadi antara satu benda yang saya nak sampaikan adalah kepentingan checklist tu. Sebab itu adalah konsep kenapa saya tulis buku checklist ni. Kerana checklist tu sebenarnya ada banyak manfaat. Salah satunya adalah dia mengurangkan kerisauan kita kerana kita sudah ada satu senarai yang kita nak capai. Jadi dia secara saintifiknya memang akan membuatkan kita kurang bimbang atau anxiety kita akan turun. Yang kedua, dia memberi kita satu structure untuk kita break down the big task kepada smaller task. Keutamaan. Jadi kita tahu bahawa benda tu boleh capai. Contohnya macam Aida nak pergi Ironman atau nak capai sesuatu, dia akan buat ikut checklist lah, persediaan dia tu. Dan seterusnya yang terakhir adalah dia akan menjadikan kita lebih bermotivasi sebagaimana kita punya 2 orang heroin kita di sini. Membuatkan apa? Membuatkan mereka terus bangkit, nak teruskan perjalanan, tak mau give up, tak nak putus asa kan. Jadi checklist boleh bantu kerana kita tahu bahawa kita ada satu hormon nama dopamin hormon, you know. So is a motivation hormone. So bila kita ada checklist, otak kita akan mentafsir setiap checklist yang kita buat tu sebagai satu sukses atau accomplishment, pencapaian yang akan memberi kita rasa kepuasan dan gembira. Jadi kita akan terus bersemangat dan bermotivasi untuk hidup kerana kita ada lagi checklist yang kita nak buat. Jadi itu yang saya rasa impact utama yang saya dapat capai dengan menyediakan checklist. Hidup tanpa impian, tanpa matlamat, umpama mati. Okey, dan Fahrin ada juga perkongsian di WHI ya, Dr. Aida dan juga Eliana. Ini dia, Zaini Bob berkata gembira yang
Aliana dah sembuh. Saya juga pesakit kanser. Saya juga bersemangat kuat untuk sembuh dan sekarang ini hanya makan ubat kanser sahaja selama 5 tahun. Terima kasih. Sebenarnya inspirasi daripada wanita ni bukan saja untuk wanita tapi untuk kita juga para lelaki. Okey, baik, di penghujung perbincangan kita yang sangat-sangat menarik ni, rasa macam tak cukup masa sebenarnya, tapi kita masih nak mendengar lagi mungkin kata-kata akhir, kata-kata memberi semangat bukan saja kepada wanita di luar sana, kepada kita semua di luar sana. Kita mulakan dengan Eliana, silakan. Okey, satu je saya nak cakap, mengeluh tu hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Jadi belajarlah bersyukur dalam segala hal, kerana bersyukur, setiap kali kita bersyukur, segala-galanya jadi mudah. Jadi kalau nak mudahkan hidup kita, kena selalu bersyukur dengan apa yang Allah bagi dan kita enjoy je. Maksudnya just go with the flow and happy. Baik, terima kasih Eliana. Eliana, ada apa-apa mesej untuk Aida tak Eliana? Di kesempatan Aida ini. Dia lagi kuat pada saya. Baik. Cakap all the best untuk awak. Saya tahu awak sangat kuat dan awak kuat pada saya dan saya doakan kesembuhan untuk awak dan kelancaran dalam segala apa yang awak lakukan. Okey? Amin. Kita semua doakan. Terima kasih Eliana dan Aida di sini. Sedikit kata-kata nasihat Aida untuk kesemua wanita dan juga lelaki di Anda wanita luar biasa, Aida. Kongsikan bersama dengan kami. Okay, I ada 2 point lah I want to say. Number 1 is worry about the things that you don't worry about the things yang you tak boleh kawal. Cuma think about benda yang you boleh kawal saja. So benda-benda tu yang akan membuatkan you go through your life every day. Number 2 is life is like burpees. Kenapa burpees? Kalau you tahu burpees is like from up you go down and then you go up again. So when life knocks you down, you get back up again. So life is like burpees. Life is like burpees. I love you, Aida. I suka you punya motivation. Rasa macam saya nak buat burpee tu sekarang je. Boleh. Okey, baik. Mungkin sedikit kata akhir ringkas. Ramai dah bertanya macam mana nak dapatkan buku ni, Doktor? Okey, buku ni boleh pergi ke Shopee, Checklist Negeri Abadi. Ada juga di Facebook dan WhatsApp. Boleh WhatsApp, ada nombor di situlah. Pergi ke Instagram Checklist Negeri Abadi. Kami akan kongsikan di Instagram WHI bagaimana nak dapatkan buku ni. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Rozaina, kepada Aida dan kepada Eliana kerana wanita-wanita hebat ini sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih dan Aida. Semoga Aida cepat sembuh dan boleh menikmati hidup Aida bersama dengan keluarga Aida. Dan Eliana, teruskan semangat ini Eliana. Terima kasih dan terima kasih Doktor. Dan ucapan untuk kita semua, pastikan checklist tu kita kena buat mulai daripada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Bersama-sama. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, terus bersama di Wanita Hari ini. Kali ini kita nak terus bersembang, tapi sembang wanita juga. Sembang mak-mak. Ini yang kita akan kongsikan bersama dengan Similac. Kita saksikan. Hai, Assalamualaikum dan selamat menonton program Borak Mak-Mak yang dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Bertemankan saya Fiza Saad, pengacara untuk rancangan ini. Di mana dalam setiap episod Borak Mak-Mak ni, kita akan cuba yang terbaik memberikan pelbagai tips dan juga manfaat buat para ibu ataupun bakal ibu yang sedang menonton. Sebab kita fahamlah, sebagai seorang ibu ni, kita nak berikan yang terbaik buat anak-anak tersayang. Daripada kita tahu bahawa kita hamil sehinggalah anak kita pandai merangkak, pandai meniarap, pandai terlentang, pandai lompat sana sini, kita kalau boleh nak tahu info apa mengenai pemakanan, khasiat ke tak khasiat, selamat ke tidak, nutrisi ke tidak. Disebabkan itu, program ini cuba untuk memberikan yang terbaik kerana usaha kita adalah untuk memberikan anak kita ni pembesaran yang elok dari segi minda dan juga emosi sentiasa sihat dan juga aktif. Saya pun tak tahu sebenarnya info apa yang nak dikongsikan. Sebab itu, kita bersama dengan panel jemputan kita, Profesor Madya Dr. Nur Azlin Kamal Nur selaku pakar perkembangan kanak-kanak di Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar? Baik, terima kasih. Okey, dan kita juga bersama dengan ini dia seorang ibu kepada cahaya mata Sarah, iaitu Syati Mat Nur. Selamat datang.
Okey, kita mulakan dengan Syati dululah. Kita faham dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita risau dalam keadaan yang melanda negara sekarang. Pasti ada sebarang pengalaman ataupun tips yang boleh dikongsikan oleh Syati macam mana untuk mendidik anak supaya mereka masih lagi membesar dalam keadaan cergas dan baik. Silakan Syati. Okay, hi Fiza. Thank you. So, sekarang masih COVID kan. So, Syati macam banyak duduk rumah lah. Bagi baca buku. So, tak adiklah keluar sangat. Terdedang sana sini. Contoh aktiviti yang dilakukan oleh Syati bersama dengan anak apa dia? Kadang-kadang main masak ke dekat rumah. Bagi mainan, main toys ke apa. So, banyak kan membaca buku lah. Sebab sekarang dah 3 tahun. So, boleh dah nak hantar sekolah. Kalau macam Syati sendiri, bila bercakap mengenai bab pemakanan anak-anak kecil kita, apa yang Syati bagi daripada pagi sampailah ke malam, Syati? So, untuk sarapan pagi macam roti, tengah hari makan tengah hari nasi, makanan yang berkhasiat lah. Baik. Tapi sekarang boleh banyak bagi susu lah. Okey, dan macam Syati sendiri, kita faham dalam keadaan sekarang ini ada di antara kita yang memberikan gadget kepada anak-anak kita. Tapi mereka sebenarnya terdedah kepada perkara-perkara yang negatif. Tapi untuk Syati sendiri, macam mana Syati didik anak Syati supaya dapat mengelakkan daripada terpengaruh dengan benda-benda negatif? Silakan Syati. Sebagai ibu bapa, kita harus bagi teladan yang baik. So, kat rumah memang Syati tak bagi gadget lah. Kita banyak kena luang masa dengan dia, macam bagi buku. Seperti pepatah berkata, bulu biarlah dia rebung. Baik. Okey, dan kita akan bertanyakan soalan kepada pakar kita, iaitu Profesor Madya, Dr. Nur Azlin Kamal Nur, di mana beliau adalah pakar perkembangan kanak-kanak ya. Dan mungkin ada sebarang tips yang ingin dikongsikan oleh doktor dalam memastikan mental dan fizikal anak kita ni berkembang dalam keadaan yang baik. Silakan. Terima kasih. Memang ada tips untuk ibu bapa. Antara cara kita boleh membantu anak dari segi mental, kita boleh gunakan cara seperti yang Syati kata, membaca buku. Mulakan amalan membaca buku setiap hari daripada kecil lagi. Jadikan satu amalan. Selain daripada itu, kita boleh juga bermain dengan anak. Contohnya, kita bermain Lego, membina sesuatu dengan dia, atau bermain dengan papan kata seperti Scrabble atau Sahiba, yang juga bukan hanya permainan, tapi kita boleh belajar melaluinya. Dari segi badan atau fizikal pula, kita patut amalkan riadah setiap hari kalau boleh. Sekurang-kurangnya setengah jam ke 45 minit sehari. Baik. Dan usaha murni daripada ibu yang ingin merapatkan silaturahim bersama dengan anak ni perlu dapat kerjasama di antara ibu dan juga anak lah. Sebab orang kata bahawa kalau kita tepuk sebelah tangan dia takkan bunyi. Tapi macam mana sebenarnya kita cuba untuk memenangi hati anak-anak supaya dia akan sertai kita untuk melakukan aktiviti tersebut? Betul Fiza. Untuk kita nak anak ikut apa yang kita nak buat, kita perlu kenal lah dengan anak ya. Bukan hanya kita kata okey buat ni, dia akan terus buat. So saya rasa yang penting kita kena mengenali anak daripada kecil sekalipun. Kerana apabila kita luangkan masa dengan anak, anak akan mengenali kita. Dan apabila anak mengenali kita, menyayangi kita, apa-apa yang aktiviti yang kita nak lakukan adalah lebih senang. Jadi carilah jalan meluangkan masa dengan anak, mengenali anak, merapati anak dan mengadakan hubungan yang kukuh supaya hubungan antara kita dan anak kita adalah kukuh. Baiklah. Dalam jangka masa yang singkat ni, banyak sebenarnya info dan juga tips menarik yang dikongsikan oleh para jemputan kita. Sama-sama kita praktik dan usahakan tau. Tapi bila kita bercakap mengenai usaha ni, ada di antara usaha untuk pastikan minda dan IQ anak-anak kita dapat berkembang dalam keadaan yang baik dengan mengamalkan Similac IntelliPro. Di mana Similac IntelliPro ni adalah susu rumusan kanak-kanak yang mengandungi adunan minyak sayuran unik UVOB yang diperkaya dengan bahan semula jadi seperti minyak bunga matahari olik tinggi, minyak kacang soya dan minyak kelapa. Ia memberikan penyerapan nutrisi yang optimum bagi menyerap nutrisi utama seperti DHA, lemak, vitamin A, kalsium omega 3 dan 6 di mana nutrien ini penting untuk perkembangan kognitif dan pembesaran kanak-kanak. Jangan lupa untuk dapatkan lebih banyak info dan juga tips-tips yang menarik dalam program Borak Mak-Mak di edisi yang seterusnya, pastinya dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Wanita hari ini. Jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur.
kekasihmu, saljuku terasa, rindu yang melanda, tak bisa ku. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Love like this, give me love like this, show you love like this, yeah. 따라 불러줘, let's sing like this, so sing with me. 한 번 더, ayo. Can you feel my heartbeat? Saya bila dah ada kompilasi macam ni, saya mengaku kalah lah. Wanita memang hebat. Macam-macam. Ada yang bawa lori, ada yang melakukan pelbagai kerja, banyak kerja dalam satu masa, menjadi ibu, suri rumah tangga dan sebagainya. Oh, memang hebatlah wanita ni. Tapi kan Farid, equality tu bukan kita nak tengok siapa lebih kuat. Betul. Kita nak samakan. Saling menyokong. Ya, kita kata macam Farid katalah, saling menyokong satu sama lain. Dan penerbit kita ini Nurul Ashikin Ahmad Supian ni pun itu semua wanita yang hebat. Dan topik hari ini kita juga hebat kerana apa yang ingin kami kongsikan bersama anda. Terima kasih bersama kami sepanjang siaran pada hari ini, dan diharap apa yang kami kongsikan tadi telah banyak memberi anda aura yang sangat-sangat positif untuk kita meneruskan kehidupan menjadi orang lebih bersemangat. Saya teringat apa yang Eliana katakan tadi, mengeluh tak akan menyelesaikan apa-apa. Memberontak dengan takdir tidak akan menyelesaikan apa-apa, tapi kita harus pandang ke depan. Betul, dan ramai juga bertanya apakah tajuk buku yang ditulis oleh doktor itu tadi. Fahri, mungkin awak boleh kongsikan sekali lagi. Ramai yang bertanya, ianya adalah checklist persiapan ke negeri abadi, 10 langkah praktikal sebelum ajal menjemput. Dan di dalam ini ada template-template tentang wasiat dan sebagainya. Saya kira anda perlu ataupun boleh dapatkannya untuk memastikan kita ada fokus, ada matlamat untuk checklist sebelum kita pergi yang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Okey, dan terima kasihlah untuk komen-komen anda yang memberikan kekuatan dan semangat pada kedua-dua Aida dan juga Eliana, dan WHI sampai di sini sahaja buat hari ini. Dan WHI, esok hikayat perkahwinan, kita akan bercerita mengenai rumah tangga. Saya memangnya seorang pelakon, tetapi saya tidak berpura dalam rumah tangga. Okey, saya bela diri saya sendiri. Okey, dan topik kita esok. Ya, topik kita esok adalah perlukah berpura-pura dalam rumah tangga? Farin Ahmad tidak berpura-pura. Tapi mungkin ada yang kata perlu, ada yang kata tidak, mengikut pada situasi. Tapi itu yang esok kita akan bincangkan. Kami nak dengarkan apa kata anda esok. Jadi jangan lupa temu janji kita jam 12 tengah hari esok. Sehingga berjumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus